Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Saya Masih Syiro bersama TJ Padu pada hari ini. Kemana kita hari ini? Hari ini kita menuju ke Sabak Bernam. So, siapa yang masih belum subscribe channel YouTube saya, pastikan subscribe sekarang. Kenapa? Seperti sahabat saya di Indonesia berkata, subscribe itu gratis. Gratis ya. So, subscribe dan jangan lupa tekan button loceng supaya ada video-video yang baru yang akan saya publish, anda akan dapat penonton terawal dapat daripada kita. Okey, so hari ni saya nak sembang-sembang dengan para penonton semua dengan TJ Padu kita. Okey, sama-sama kita drive ni, kita bergerak pergi ke Sabak Bernam ni. Kita nak kupas sedikit lah. Kita nak bincang sedikit isu yang tengah viral. Bukannya hari ni, bukan semalam, bukannya baru-baru ni je. Tapi dah viral saya rasa setahun, 2 tahun ni semenjak dunia media sosial je. Semenjak dunia media sosial ni menghantui hidup kita ni. Bagi saya menghantui TikTok, terutamanya TikTok apa semua. Dan saya melihat benda ni terjadi apabila kita semua nak berkongsi tentang kehidupan kita. Tidak salah, sebelum ni kita ada Facebook. DJ ada Facebook Betul ada. Ada Facebook Okey, kita ada Facebook. So apabila TikTok ada, sebelum zaman TikTok lah, tahun 2010 waktu saya bermula dengan YouTube tu, apa tujuan YouTube? Setiap orang boleh sharekan video kehidupan mereka. Itu asal usul YouTube. Tapi apabila TikTok, ini lebih mudah untuk semua orang boleh buat video. Boleh edit mudah, boleh menari, boleh apa semua. So, ini memberikan peluang kepada usahawan, orang yang meniaga, orang yang nak jadi famous, nak edit glamour untuk promote barang apa yang mereka niagakan. Dan itulah yang kita kupaskan ini dalam perkongsian. Kita boleh panggil pertanyaan Zia apa je? Bad marketing is a good marketing. Adakah benar bad marketing ni is good marketing? Okey, kita tanya pendapat TJ dululah kan. Hari ni ramai kalau kita tengok influencer yang baik, buat konten baik, ada yang buat konten baik. Ada yang buat konten yang kurang menyenangkan. So, apa pandangan TJ? Kita bagi TJ cakap dulu. Apa pandangan TJ lah kan? TJ Padu kita, apa pandangan dia dulu sebelum kita kupas lagi lebih lanjut? Itulah MS kata kepada semua sekali kan. Bila kita kata pasal good marketing, bad marketing kan, sekarang orang dah rasa macam tak ada perasaan malu tu dah hilang kan. Tapi sebelum tu MS kan, sebelum saya terus jawab pada MS punya persoalan ni, saya rasa start daripada mungkin PKP dulu kot. Start PKP PKP. TikTok naik, macam-macam orang dah mula duduk rumah buat konten kan. So bila ramai yang usahawan-usahawan pun mengambil peluang untuk memviralkan bisnes masing-masing, sebenarnya itu adalah satu tindakan yang bagus pada awalnya lah. Pada awalnya. Cuma bila kita nampak sekarang makin hari makin menjadi-jadi kan. Orang dah tak menjadi-jadi, orang dah tak rasa malu, orang dah hilang rasa perasaan yang kata nilai-nilai Melayu tu lah. Kita kata Melayu lah kan, sebab Melayu ni orang kata bangsa yang sopan. Orang kata budi pekerti dia punya nilai-nilai. Lepas tu dulu cakap nak lalu depan orang tua pun orang kata tunduk kan. Sekarang rasanya kurang lah nampak orang macam tu kan. Tapi bila sebut pasal bad marketing is a good marketing tu, tak tahu dah, saya pun tak pasti adakah good marketing is a bad marketing ataupun bad marketing is a good marketing. Kadang-kadang orang nampak benda tu dia buat dengan benda-benda yang viral yang teruk untuk dia memviralkan bisnes dia. Kadang-kadang benda buruk yang berlaku tetapi meningkatkan hasil jualan dia. Itu yang kadang-kadang nampak. Tak tahu lah adakah betul bad marketing is a good marketing ataupun good marketing is a bad marketing. Macam mana, Matt? So salah siapa? Salah siapa? Kita marah influencer, kita marah orang yang buat bisnes, buat bad marketing, buat konten yang bad marketing. Betul. Tapi follower tetap ada. Macam saya cakap kat Umar, isteri saya cakap ni, macam mana dah follower ada lagi? So, betul. So, saya dengar TJ pun nak buat lagu kat lepas ni kan. Tapi, kenapa tak boleh buat tuan-puan? Sebab tak mampu. Kami tak mampu nak buat lagu, nak bayar ribu-ribu untuk orang buat lagu. Itu pertama. Kedua, kami sedar diri, suara tak sedap kan? Suara tak sedap. Tapi kita melihat kat hari ni, orang tidak kisah benda tu. Orang tidak kisah, janji aku viral, janji aku boleh lariskan aku punya perniagaan. Apa tu TJ sebut tadi, kita kena sampai kita hilang kita punya perasaan malu, kesopanan apa semua. So sebab itulah hari ni kita kupas benda ni, sebab dia menjadi kan, sampai kita tak nak kecam orang TJ.
Betul, Kita nak betul. kecau orang. Kita pun Tapi jangan sebut nama-nama kita tak sebut nama siapa kan. Sebab kita pun tak kejar glamour. Cuma kita kadang kita kena luahkan jugalah kita punya perasaan kita, pandangan kita. Nanti orang cakap apa ni Masih Shiro dengan DJ Padu ni berani cakap kat belakang dia sebagai mentor usahawan. Kami dua orang mentor usahawan. Tapi kita mentor usahawan, kita ada sistem apa semua. Dan kita bukan cakap belakang. Hari ni kita buatlah yang YouTube. Kita nak cuba react apa yang terjadi. Dan yang paling penting MS, kita nak usahawan-usahawan yang ada yang baru terfikir nak buat konten-konten yang pelik-pelik, Betul. yang merepek-repek ni, hentikanlah. Hentikanlah. So kita ubah cara dia kan. Kita kena ubah. Kita kena jadi satu elemen yang merubah landscape cara pengiklanan. Macam dia cakap ni, benda ni naik waktu PKP. Saya setuju. Waktu PKP. Mungkin time tu orang semua terperuk kat rumah, nak fikir nak cari duit. Tapi waktu tu saya tengok, minta maaf kawan-kawan artis sebab kita pun kawan-kawan artis ramai. Kawan-kawan artis kita waktu tu pun cakap hidup susah je. Hidup susah apa semua. Tapi apabila berlaku je macam ni, PKP dah habis apa semua, kadang-kadang ada yang lupa waktu kita diuji dulu. Diuji dulu. Sama juga kita usahawan tuan-puan. Waktu kita susah, kita kedai kena tutup apa semua kan. Tapi bila kita lepas dah bebas macam ni, Allah Ta'ala bagi kita kebebasan sikit, kita rugi. Kita macam ibarat macam mencabar pula. Dengan tarian-tarian yang tak senonoh, dengan marketing yang tak apa-apa kan. So inilah. So saya tanya TJ lah kan. Kita tak nak kongsi panjang-panjang kan. Saya tanya TJ lah. Adakah kita boleh menjadikan adakah media sosial ni boleh bantu usahawan kita dengan cara mencipta konten-konten yang tidak menarik orang dalam keadaan yang tidak bermaruah lah DJ. Adakah medsos kita ni kita boleh gunakan? Tapi ada orang tanya, orang kata kalau buat yang benda-benda yang macam education, orang tak nak tengok. Orang tak tengok. So adakah kita mampu untuk mengubah landscape corak yang video akan datang DJ kalau orang-orang nak buat konten ni? Cuma itulah kalau kita nampak kan, medsos ni, media sosial kita, apa saja ada TikTok ke, Facebook ke, YouTube ke. Sebenarnya benda-benda macam ni, hasil dia, benda objektif utama dia adalah benda yang bagus. Cuma macam mana seseorang itu, orang kata menggunakan benda tu dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin tu daripada persepsi dia lah. Kan, persepsi dia. Kadang-kadang dia gunakan sebaik mungkin untuk memviralkan diri dia. Dengan sebab pagi tadi MS saya pun ada dengar lah satu benda tu, satu isu yang antara orang yang YouTuber jugalah. YouTuber, TikTokers juga yang kecoh sekarang, nak menyaman-nyaman pula. Sebab apa? Sebab orang duk kecam dia, bisnes dia pun merudum sekarang. Disebabkan dia bantu marketing orang lain. Kan? Bantu marketing orang lain. So ini sekarang hari ni banyaklah keluar feed saya punya Facebook semua kan duk cerita pasal benda tu. Sebab itulah kata bila kita tuju pada media sosial ni, adakah ia boleh membantu para usahawan sebenarnya untuk lebih maju ke hadapan? Itu tidak dinafikan. Memang tidak dinafikan sebab kita dalam dunia digital. Sebab itulah kita pun sekarang MS kan, MSGA sendiri pun orang kata sekarang tentang kita tengah memperjuangkan pasal digital. Bukan kita nak menolakkan benda-benda ni, tetapi nak tak nak kita dah terus menuju kepada dunia digital. Sampai kan saya pernah sembang dengan orang kan, saya kata silap-silap lepas ni, dulu kita tengok orang jual roti je, gambar 2D macam tu kan. Silap-silap lepas ni kita boleh rasa dah sebelum kita beli. Sebelum daripada jauh kan, manalah tahu kan benda-benda itu boleh berlaku kan. Itulah MS Yalah, sebab tu saya cakap macam dia kata ni, benda macam tak logik. Kita boleh rasa makan macam tu kan. Tapi tuan-tuan bayangkan, dulu kalau orang nak jadi artis, susah tau. Kalau zaman arwah Yarham Sudirman, kan? Siapa lagi ya? Siapa Siti Nurhaliza, Datuk Seri Siti Nurhaliza, mereka kena masuk bintang RTM. Betul. Kan? Sehinggalah kita sinaran pasport ke Gigi Melangan tahun 94. Kita ada Abang Lan Pek-Pek, senario Lahirkan Abang Wahid kita apa semua. Susah tau masa tu. Kan? Abang Apek kita. Dan pada tahun 2003 kita bermula pula dengan konsep baru yang ditiru daripada Lee Academia, daripada Itali tak salah saya. Terhasillah Academic Fantasia AF1 yang Vince jadi pemenang pertama. Juara pertama. Masa tu susah tau, sampai menangis juri nak pilih kan. Nak jadi artis ni kan, punya susahnya. Kenapa?
Waktu tu kita media sosial tidak hebat. So orang terpaksa betul-betul menunjukkan bakat mereka. Dan apabila mereka ni berjaya, dah famous, baru mereka dilantik sebagai duta produk kan. Maknanya perjalanan mereka tu susah je. Betul. Kan? Saya amat-amat menghargai artis-artis Malaysia sebab perjalanan mereka sukar. Daripada mula tak ada tambang, pergi audition Raja Lawak apa semua kan. And then bila dah berjaya jadi artis, baru mereka menjadi artis. Kalau kita tengok sepatu lah. Kumpulan sepak. Macam mana Syuib mula-mula berkenalan dengan Jeb. Lepas tu berkenalan dengan Mamat. Saya punya nama lah abang kita ni, adik kita dalam sepah ni. Macam mana mereka berkenalan, mereka susah, tak ada job. Yang hanya ada lah cerita sepah bujang tamplom yang lemang kan. Itu je. And then diorang tak ada job tuan-puan. Mereka tidak ada job sehinggalah tak saya Syuib dan juga Jeb masuk ke ni pementasan teater. Pementasan itu. Kan masa tu. And then lepas tu baru 2013 baru mereka masuk Maharaja Lawak Mega semula. So kenapa saya cerita benda ni? Sebab betapa sukarnya orang-orang nak jadi famous. Tapi kerana ada media sosial lah ini, kita tak boleh halang dah. Semua orang boleh jadi artis. Kan? Semua orang boleh buat konten. Semua orang boleh jadi duta produk sendiri. Ini yang kita nak. Tapi yang ini, apa harapan kita petang ni, kita sembang-sembang ni, J. Kita berharap, kita sebagai orang Melayu Islam. Kan? Inilah tujuan video kita buat petang ni. Kita orang Melayu Islam ni, kalau boleh, mana-mana yang baru-baru nak buat konten untuk usahawan ke apa, kita kena fikirkan kita ni orang Melayu Islam. Kita ada agama, kita ada maruah, kita ada adat kan. Saya pun tak terfikirlah nak suruh isteri saya menari ke apa kan. Biar sekarang MS, yang pasal menari, suruh isteri menari tu, kadang-kadang suami dia sekali. Suami sekali Suami bersama-sama. Ni ramai orang kecam kita kan. Tapi biarlah orang kecam. Tapi itu kenyataan lah kan. Sebab kita Nabi ajar kita untuk menegur. So kita menegur ni secara awam. Sebab kami pun tak perfect. Tapi kami cuba sampaikan bahawa kita suami pun kena halang lah benda tu. Tak boleh lah kan isteri menari kan, sampai promote perniagaan pun di depan Kaabah. Sahabat-sahabat. Patutnya kita pergi buat ibadah kan. Saya baru ni insya-Allah bulan depan, insya-Allah kalau tidak ada apa-apa yang ni, kami akan pergi ke Tanah Suci untuk umrah dan bersama keluarga. Saya pesan dekat isteri saya, kalau boleh dekat sana nanti kurangkan sedikit media sosial ni, kurangkan sedikit. Kita nak pergi tu bukan selalu, kita kena utamakan ibadah. Saya selalu pesan pada isteri saya. Kalau Allah Ta'ala izinkan, maknanya kita akan betul-betul nak ibadah. Kurangkan sikit, boleh rakam video, boleh kan. Buat kenangan. Tapi janganlah sibuk duk rakam nak sembahyang, So kita kena utamakan. So tahap untuk share kenangan pun kita cuba halang. Tapi saya tak terfikir macam mana orang boleh promote perniagaan kat sana. So tuan-puan, ini benda yang amat-amat sedih lah, menyedihkan lah apabila kita nak pergi beribadah pun kita duk sibuk buat konten perniagaan. Ini yang saya... Bukanlah kita kata kita nak menghalang waktu tu, dia tak boleh tu. Cuma mungkin dia delay kan. Dia record sikit and then kemudian balik ke baru buat kan. So sedih lah bila orang cakap kita menunggang agama. So kita sebagai orang Islam, Melayu, kita terasa benda-benda tu. So sebab itulah video ni kita buat. Dan juga MS persepsi orang pada golongan-golongan asatizah ni sekarang pun orang kata sebab golongan-golongan konon-konon lah. Memang ada setengah tu pun dikenali. Tapi banyak sangat kepada yang benda-benda yang menyebabkan orang kata penunggang agama lah. Penunggang agama kan. Kalau dulu kita tengok tahun 99 waktu saya SPM dulu kan. Yang tu tengah famous lah Kismis Minda kan. Dibaca oleh Taufik. Waktu tu kita tak viral apa-apa sebab waktu tu tidak ada media sosial. So now bila benda tu terjadi, kawan-kawan kita pun asatizah juga kan. Tapi ada tempat-tempat yang kita boleh promote. Janganlah kita tunjuk sangat. Dekat Mekah pun kita buat. Inilah benda ni tuan-puan. Bila kita dah hilang kita punya perasaan sensitivity. Ada orang cakap, DJ, lantaklah orang nak kecam apa. Kita nak masuk media sosial ni jadi influencer ni, kita kena mental kena kuat. Saya boleh kan. Tapi bagi saya mental kena kuat tu, you kena fikir juga hati orang. Kita ni hidup ni bukan seorang-seorang tuan-puan. Kita hidup bermasyarakat. Kita hidup dalam ummah. So kita kena fikir kat hati orang. Kalau aku buat ni, orang ni terasa tak? Kalau aku buat ni, apa pandang orang pada agama aku? Melainkanlah kalau kita mati nanti kita golek-golek masuk ke bumi sendiri. Kan? So kita ni ada agama kan? So saya rasa itu je perkongsian kita orang pada petang ni.
So, bagi apa kesimpulan kita dapat pada petang ni DJ? Maknanya bad marketing is good marketing tu adalah benda yang tak boleh diterima oleh kami berdua lah. Betul. Kan? Sebenarnya good marketing is mesti good marketing kan. Dia good marketing is good marketing. Kalau kau nak kau punya business tu berkat, business kau bertahan lama, business kau ni biarlah tak laku dulu pun tak apa, lambat pun tak apa, buatlah good marketing. Kenapa? Benda yang sesuatu yang kita buat dalam keadaan sukar, keadaan baik ni, cabaran dia lebih banyak Allah Ta'ala akan bagi. Cabaran dalam keadaan baik, dan insyaAllah kita bukan nak meniaga di dunia je, kita nak meniaga sekarang. TJ ada apa-apa nak ni pula? Dan juga kepada sifu-sifu lah, guru-guru, mentor-mentor yang memang mengajar pasal marketing, tolonglah kita sama-sama bantu usahawan-usahawan kat luar sana menyampaikan sesuatu tu dengan cara yang lebih baik lah. Betul. Lebih baik. Sebab kita kadang-kadang diorang tak tahu, usahawan-usahawan ni baru nak ikut. Dia kata, inilah cara dia untuk aku nak meningkatkan. Mungkin dia tak tahu waktu tu, tapi kita ni yang dinamakan sebagai mentor, sebagai usahawan, dia akan follow kita. Betul. Itu yang benda yang kita nak kena bantulah. Kena ingat, kita bukan hidup dekat dunia ni selama-lamanya. Kalau kita hidup di dunia selama-lamanya nak mengejar kekayaan semata-mata, and then bolehlah kita fikirkan lain dia punya tindakan dia. Tetapi kita ni orang kata singgah je lah kat dunia yang kita akan pergi nanti ke dunia yang kekal abadi MS. Okey. Alright, itu saja daripada kami. Kita berharap esok akan datang kita akan ada video-video konten kami berdua akan buat. Lebih ni kalau anda ada apa-apa cadangan yang nak kami kupaskan, boleh letak dalam ruangan komen. InsyaAllah kita akan kupaskan. Kenapa tuan-puan, konten yang kita nak buat biar lambat pun tak apa. Tapi tuan-puan, kita dapat sesuatu bukan di dunia tetapi di akhirat. Kita kena kongsikan benda yang manfaat. Kita kongsikan benda yang baik untuk ummah, untuk masyarakat. Semoga ini menjadi salah satu kita punya dakwah kita. Okey, ingat tagline kita, Jihad Ilmu, Jihad Ekonomi, Jihad Pendidikan. Padu.